Aisyah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Quran sedekah ia lancar membaca Al-Quran, baca sedap molek, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Manakala orang yang membaca Al-Quran dan ia tak ni tak tak ni baca dalam keadaan payah, wa huwa syakun, sedekah dia berusaha juga, payahnya baca juga. Sebab kalau tak baca nak tunggu lacar kat taubat lillah, nak lacar lagu mana. Maka Quran ni kita kena baca, kita tak lacar kita kena baca baru jadi lacar. Nak tunggu lacar sendiri tak boleh lah. Tetapi ulama kata apabila kita baca Quran masih banyak salah, kena niat. Setiap kali kita nak baca Al-Quran, niat nak belajar. Maka apabila nak belajar, kesilapan ketika kita baca tidak dikira. Kerana kita nak belajar, kalau kita tak baca, macam mana nak betul? Maka kita belajar dengan keadaan salah, dengan niat nak belajar supaya mahir lidah kita. Maka katanya Nabi, lahu ajrani, bagi dia pahala, dua pahala. Pahala baca Al-Quran, pahala payah dia tu, pahala usaha dia payah. Nah, bukan kita kata dok main baca ku Allah pacirah tak sedah usaha baca muka lain, berlatih baca Yasin ke, kalau sulih belajar dah baca Yasin, belajar surah Kahfi pula ke, berlatih nah. Katanya Nabi SAW pula daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Daripada Abi Umamah Al-Bahili berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacalah kamu akan Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang kepada kamu pada hari kiamat sebagai pembantu kepada orang yang baca Al-Quran. Nabi sebut ada seorang saing yang tidak menghampakan saing dia. Kita kalau saing dengan seseorang belum tentu dia boleh menolong kita pada hari kiamat. Tetapi Rasulullah kata kalau membaca saja Al-Quran, musaing dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan mari cari kamu pada hari kiamat. Mari buat apa dia? Mari nak tolong kita. Maka pada hari kiamat, hari yang kita sangat perlu kepada pertolongan manusia, kalau berharap kepada amalan kita ni, maka antara orang yang mampu menolong pada hari kiamat adalah Al-Quran. Daripada Abdullah ibnu Mas'ud, kita baca kelebihan Al-Quran supaya ada semangat kita baca Al-Quran. Sekalipun tak boleh banyak pun baca, ya tak pun boleh pun tak apa. Daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal kitabillah falahu hasanah wala hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam harfun bal alifu harfun wa lamu harfun wa mimul harfun. Daripada Abdullah ibnu Mas'ud berkata Nabi SAW, sesiapa yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya satu pahala kebajikan. Satu pahala kebajikan bersama dengan 10 ganda kebajikan. Satu huruf sama dengan 10 pahala kebajikan. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tak. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tu kalau kita baca Al-Quran dengan tidak ada air sembahyang. Ulama kata kalau kita baca Al-Quran dengan tak ada air sembahyang, baca di luar daripada solat, maka satu huruf yang kita baca, bila-bila kita naik motor tak ada air sembahyang, kita baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad misalnya, satu huruf sama dengan 10 ganda. Manakala kalau kita ada air sembahyang, baca di luar sembahyang, ada air sembahyang baca, maka satu huruf bersama dengan 20 pahala kebajikan. 20 pahala kebajikan. Kalau kita sembahyang, kita baca Al-Quran dalam solat pula, solat yang duduk, contohnya kita sembahyang sunat, sembahyang sambil duduk, maka kita dapat pahala 50. Satu huruf 50 kali ganda. 50 satu huruf bo tu dapat 50. Manakala kalau kita baca Al-Quran di dalam solat sambil berdiri, sembahyang fardu kau sambil berdiri ataupun sembahyang tarawih sambil berdiri, satu huruf sama dengan 100 Allah Ta'ala bayar. Nah, di samping amalan-amalan pahala sembahyang tarawih banyak lagi, tetapi untuk Al-Quran saja Tuhan bayar satu huruf sama dengan 100.
Sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kalulah manusia mengetahui apa yang ada pada bulan Ramadan, nisbah kepada pahala yang Allah Taala nak beri. Letih penat tu memanglah tak ada orang nak. Tetapi nisbah kepada pahala kalau kita dengar Allah semua orang telia belaka pahala Al-Quran. Antaranya ibadat kita dikira lagu tu lah. Amalan kita nescaya manusia akan bercita-cita seluruh setahun itu menjadi bulan Ramadan kerana pahala begitu banyak sekali. Tapi kalau teringat ke lapar sudah selalu. Sudah kata nak habis dah bulan puasa sudah. Teringat lalu. Tapi kalau teringat ke pahala, tak apa. Lambat pun tak apa. Satu hadis lagi kita baca ni, satu hadis lagi penutup ni. An Muaz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama zannukum billazi umila bihaza. Daripada Sayyidina Muaz bin Anas, sesungguhnya Nabi SAW berkata, sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, siapa yang baca Al-Quran dan beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka akan dipakaikan kedua ibu bapa dia. Anak dia baca Al-Quran, anak dia beramal dengan Al-Quran, maka pok dia boleh balasnya. Tua dia tak sekira lagi, pok dia. Kerana apa? Di atas budak tu mengaji Al-Quran, maka dipakaikan kedua ibu bapa dia satu mahkota pada hari kiamat. Kerana apa? Anak kita baca Al-Quran, hafiz Quran ko, beramal dengan Al-Quran, maka Allah Ta'ala wi kemuliaan pok dia tu sendiri. Sekalipun dia tak baca pok dia, cuma suruh anak saja, maka diberi satu mahkota pada hari kiamat. Bersinar dia tu, dau'uhu, cahaya dia, gemerlapan mahkota saat ni lebih terang daripada cahaya matahari lagi. Bersinar, tak tahu cahaya mana. Hari kiamat Allah Ta'ala mulia ke ibu bapa dia satu mahkota yang cahaya dia lebih lagi terang daripada cahaya matahari. Maka macam manalah kamu suka bagi orang yang beramal tu sendiri, pok dia tu setara tu dah boleh. Ada riwayat kata diberi pakaian, bukan kata mahkota, dipakaikan pakaian kehormatan dan diberi mahkota yang mana cahaya dia lebih cerah daripada cahaya matahari. Jadi kita dengar kelebihan-kelebihan yang Al-Quran yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita, dan Al-Quran itu sudah sapa dah ke tangan kita. Bukan kata duduk dengan Nabi Muhammad lagi, duduk Mekah lagi tak sapa kita, duduk sapa dah. Dan kita boleh beli pula. Molek kata boleh-boleh puasa ni jadi amalan wirid kita. Puasanya, cara nak baca Al-Quran pada bulan puasa dua cara lah. Yang afdalnya sebagaimana Rasulullah dengan Jibril tadarrus dia panggil. Seorang baca, seorang dengar, hak ni pula baca, hak ni dengar. Hak ni cara afdal pada bulan puasa kita baca Al-Quran. Kerana Rasulullah pada bulan puasa baca dengan cara tadarrus dipanggil. Jibril baca, Rasulullah dengar. Rasulullah dengar. Pada akhir Rasulullah nak meninggal, Jibril buat mari dua kali tadarrus. Maka nak baca lagu tu hak paling afdal sekali. Cari dua orang tak apa dah. Ataupun nak baca sendiri pun boleh. Nak baca sendiri kita baca sendiri, baca juzuk. Ikut kita lah nak khatam. Dan antara benda afdal juga berkaitan dengan Al-Quran pada bulan puasa, sunat kita khatam Al-Quran di dalam solat. Sunat khatam Al-Quran di dalam solat. Dan afdalnya khatam, kalau kita nak buat khatam di luar gini, baca khatam afdal. Tetapi afdal lagi khatam dalam semaya. Lebih afdal lagi cara baca Al-Quran pada bulan puasa. Jadi hamba agak sekat tu sudahlah ni. Mudah-mudahan dengan kita dengar hadis-hadis kelebihan yang Nabi SAW janji kepada kita, yang Rasulullah tak pernah menipu kita, tak pernah buat khianat, kecek tak pernah ada kepentingan. Orang yang jujur sungguh, kita percaya lebih daripada mak ayah kita lagi dia kecek, maka menjadi keimanan seorang mukmin percaya kata-kata Nabi dia. Kita dengar dah janji Nabi SAW berkaitan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dengar hadis tu menambahkan lagi semangat kita untuk baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita punya semangat ataupun prestasi kita dengan Al-Quran semakin molek. Janganlah jadi pada akhir zaman apabila kita buka Al-Quran sudah tak ada. Pada masa tu kita akan menangis nak baca Yasin, nak baca ku Allah, tak sedap kecek, tak sedap buah pada masa tu. Nabi kata pada akhir zaman akan ada satu zaman
la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'anu illa rasmuh. Maka tidak ada Al-Quran, tidak ada Islam kecuali nama saja, dan tidak kekal Al-Quran di dalam tulisan. Kekal hanya di dalam tulisan saja. Kita nak nampak Islam tak ada habis. Maka jangan siapa kata Al-Quran meninggalkan kita, jangan siapa perikat lagu tu baru kita nak menangis. Matu menyesal sangatlah. Maka ketika Allah Ta'ala peluang, rebutlah peluang. Mudah-mudahan puasa pada bulan ni bertambah kita dengan Al-Quran, bertambah kita dengan kebaikan, bertambah kita dengan kebajikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima puasa kita, ibadat kita, terawih kita, belah-belah malah kita, belah-belah ikhlas kita pun. Tetapi harapan kita penuh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya ampun dosa kita, kedua ibu bapa kita. Kerana orang masuk saja bulan puasa, Allah Ta'ala lihat dengan pandangan dia. Siapa dia yang kena pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan azab dia pada bila-bila pun.